Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung kelas PDPR kita yang kita telah cuti selama seminggu. Jadi insya-Allah dengan berakhirnya cuti seminggu ni dengan semangat yang barulah, Ustaz harapkan dengan semangat yang baru dan anak-anak semua dalam keadaan mood yang barulah untuk bersedia dalam kita menghadapi peperiksaan UPKK. Jadi insya-Allah pada petang ini Ustaz akan pergi kepada buku simulasi balik dan kita akan rujuk pada soalan set yang ketiga. Ya, pada soalan saya tengok soalan set yang ketiga. Soalan set yang ketiga tapi bahagian B. Bahagian B yang seperti mana yang kamu tengok pada muka surat 7 dalam skrin ni. Baik, kita cuba tengok soalan ni berbentuk teks. Dia akan bagi teks. Masa Ustaz tengok gerak gempur baru ni, yang Ustaz raih soalan baru ni, kebanyakan kesalahan pada bahagian B ialah kesalahan dari segi satunya dia tak membaca lah. Bila dia bagi teks tu, dia tak baca teks tu, jadi dia tak boleh jawab lah. Sebenarnya soalan ni mudah sebab soalan subjektif ni dia dah ada jawapan di atas tu. Cuma kena membaca dan kena reti baca lah. Yang tak boleh jawab tu Ustaz faham lah tu. Dia malas baca satu, dan satu lagi dia memang tak boleh nak baca. Jadi tu yang dia main tembak je jawapan mana. Jadi kamu kena bagi perhatian. Sebenarnya soalan ni dah ada jawapan, cuma kamu kena membaca. Pada peringkat awal tu tengok dalam teks tu, dalam arahan baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Dia suruh baca dulu, baru jawab, bukan terus jawab. Jadi kesalahan baru ni banyak yang terus jawab. Jadi Ustaz harap kesalahan macam ni tidak akan berulang lah dalam peperiksaan UPKK yang sebenar. Baik, insya-Allah kita akan bincang sama-sama. Baik, kita tengok pada teks. Pada peringkat awal dakwah Nabi SAW, baginda menekankan perihal akidah. Kalau benda tu kita tengok perihal akidah. Mula-mula Nabi tekankan adalah sudut akidah. Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah. Nabi suruh pada kita ketika itu, zaman itu, supaya mengesahkan Allah, yang Allah itu satu. Ketika kaumnya berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka dengan menyembah apa? Batu, pokok, matahari dan berhala. Ketika itu, ketika Nabi datang, mereka golongan jahiliah ini berpegang kepada fahaman jahiliah, fahaman agama nenek moyang. Jadi apa yang disembah itulah yang di antara yang disebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengarahkan supaya merobohkan 360 berhala. Nampak? 360 berhala. Yang ini berlaku ketika mana? Peristiwa pembukaan kota Mekah yang terdapat di sekeliling Kaabah. Antara berhala yang terbesar ialah Allata dan Al-Uzza. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliah. Selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, tetapi lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah. Maknanya Nabi berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun sahaja di Madinah. Tapi selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah. Jadi menunjukkan apa? Nabi menyampaikan dakwah ni dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau keluar soalan macam ni, Ustaz pesan satu, bila sirah ni kena rajin baca. Sirah dengan yang lain, sebenarnya sirah ni lebih banyak, kena banyak membaca. Sebab sirah ni dia banyak kepada fakta. Kamu tak boleh ubah, kamu tak boleh tukar sesuka hati. Jadi pesanan Ustaz lah, bila sirah ni jangan malas baca. Kena rajin banyak membaca. Ustaz boleh bantu macam tu je. Kalau kamu sendiri tak boleh bantu diri kamu, Ustaz tak boleh nak buat apa. Jadi kamu kena banyak membaca. Baik. Kita tengok soalan yang pertama. Apakah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW pada peringkat awal dakwah baginda? 2 markah. Maknanya jawapan dia satu je lah. Apa dia? Kita tengok soalan dia. Tengok jawapan dekat mana? Jawapan dia dekat sinilah. Apa? Kita boleh tengok dekat situ. Dekat sini jawapan dia.
Yang mana Ustaz tandakan tu. Okey. Okey. Apakah yang ditekankan oleh Nabi pada peringkat awal dakwah baginda? Jadi jawapan dia ialah perihal akidah. Jadi Ustaz harap tak ada yang salah lah. Perihal akidah. Baik. Kemudian soalan yang kedua, tuliskan 2 bentuk penyembahan nenek moyang Arab jahiliah pada ketika itu. Jelas dah kat situ mana jawapan dia, kita boleh tengok dekat sini. Ada jawapan yang di antaranya kamu boleh pilih lah. Daripada sini sampailah sini. Tu. Tu jawapan. Menyembah batu boleh. Tu dah ada jawapan. Dia minta 2 je. Jadi tu yang Ustaz kata kena baca. Kalau tak baca tak bolehlah jawab. Tu di antara tu Ustaz dah buat tanda tu. Jadi kamu kena tengok. Tu Ustaz kata petikan yang dia bagi ni bukan saja-saja suruh baca. Bila baca baru kamu nampak jawapan. Lepas tu Ustaz ajar kamu bila peksa, tak kisah kalau kamu nak garis pakai pembaris pun tak apa. Garis, buat nombor ke. Contoh, dah garis, dah kesan jawapan, buat nombor 1. Okey, ni jawapan nombor 1. Yang bawah tu, jawapan nombor 2. Gariskan, ini jawapan nombor 2. Supaya kamu tidak tertukar. Baik. Kemudian, namakan 2 berhala yang terbesar yang terdapat di sekeliling Kaabah. Apa berhala yang terbesar? Okey, kat situ pun dah ada jawapan dia juga. Kalau kamu perasan, nampak tu? Okey, saya cuba tandakan. Boleh tak? Tak boleh. Sekejap, saya cuba untuk mudah kamu nampak. Tarik daripada sini. Okey tu, cukup. Al-Lata, Al-Uzza. Jadi jawapan dia di situ. 2 berhala yang terbesar yang terdapat di sekeliling Kaabah. Dah ada dah situ jawapan. Tapi tak ada alasan lah kamu tak jawab soalan ni. Jadi tak ada alasan kamu tak buat soalan ni. Sedangkan soalan ni dah ada jawapan. Cuma kamu kena baca, kena fahamkan. Tapi banyak yang soalan bahagian 2 kamu tak jawab. Rugilah. Bayangkan berapa markah kat situ. Ni Ustaz bincang ni supaya kamu sedar. Ruginya bila kita tak jawab soalan. Ruginya markah kita. Tu bukannya sikit tu, 4 markah, 2 markah. Jadi kena bagi perhatian. Baik, apakah nama zaman sebelum kedatangan Islam? Mana jawapan dia? Kita tengok. Sebelum kedatangan Islam disebut macam kita tengok dekat teks tu, zaman jahiliyah. Sebelum kedatangan Islam disebut zaman jahiliyah. Sekejap Kena sini sikit. Zaman jahiliyah. Nampak tak situ? Sekejap. Dia ada kat sini Tu jawapan dia. Zaman jahiliyah. Nampak tak kat situ? Ada kat situ. Okey, jawapan dia ialah zaman jahiliyah. Apakah nama sebelum kedatangan Islam? Jadi itu jawapan dia. Ada, jawapan semua ada. Jadi kalau ustaz dah bagi tahu satu-satu, masih lagi kamu tak nampak kaedah menjawab, rugilah. Ustaz dah buat video mengajar banyak kali, tapi kamu tak faham lagi. Soalan ni memang berpandukan pada jawapan. Jawapan dia kat mana? Petikan. Sebab tu arahan dia baca petikan. Kena baca. Baik, soalan yang kelima. Berapa lamakah Rasulullah berdakwah di Mekah? Yang ni pun dah ada dah. Jelas dah dekat situ. Mana? 13 tahun tu. Jelas dah kat situ. Kamu dah boleh garis dah sebenarnya. Kamu dah boleh garis dah. Dan kamu boleh buat dah. Yang sebenarnya, untuk tugasan, untuk soalan yang macam ni lah. Tu soalan yang bahagian ni. Bahagian untuk petikan. Okey, bahagian untuk petikan. Ni kamu tengok berapa markah yang ada kat situ. Kalau kamu tak buat, rugilah. Rugi. Sedangkan jawapan ada dalam teks. Sedangkan jawapan ada dalam teks. Okey, cuba tengok soalan yang seterusnya. Okey, jawab soalan di bawah. Yang ni berbeza pula. Soalan yang ni berbeza sebab soalan ini dia tidak ada teks. Dia memerlukan kepada pengetahuan kamu lah. Contoh kalau kamu tak baca, kamu tak tahu, kamu tak ingat apa yang ustaz ajar, kamu tak refresh balik, kamu tak baca buku, malas nak baca buku, kamu tak ulang kaji balik, memang agak sukar lah. Memang susah untuk kamu jawab. Tapi kalau kamu baca, satu ustaz kata sirah ni kena banyak baca, kena rajin buat nota. Kalau kamu rajin buat nota ringkas, yang boleh kamu baca buku teks tu, kamu keluarkan nota-nota ringkas. Contoh tarikh ke, bila siapa yang yang dekat dengan Nabi,
siapa nama sahabat-sahabat Nabi. Kamu buat nota-nota ringkas. Jadi benda tu yang kamu baca, insya-Allah dia akan memudahkan untuk kamu menjawab. Baik, nyatakan 2 nama bapa saudara Rasulullah. Yang ni selalu Ustaz cerita. Bapa saudara Nabi. Siapa dia? Abu Talib. Tu di antaranya lah. Apa lagi? Abu Lahab. Tapi kalau dia tak ada, tapi kena hati-hati. Kalau dia tanya bapa saudara Nabi yang beriman, tu kena cari betul-betul lah. Siapa dia di antara yang beriman? Bapa saudara Nabi. Apa nama? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Lepas tu Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas. Itu juga di antara bapa saudara Nabi yang yang memeluk agama Islam. Salah seorang je lah. Baik. Kemudian kita boleh jawab lah. 2 nama bapa saudara Nabi boleh tulis. Abu Talib boleh. Sayyidina Hamzah boleh. Nama-nama tu yang kita selalu dengar. Bila Ustaz cerita selalu dengar. Abu Talib, Abu Lahab, Sayyidina Hamzah. Itu semua nama-nama popular yang kita tahu mereka adalah di kalangan adik-beradik dengan ayah Nabi, iaitu Abdullah. Itu salah seorangnya lah yang Ustaz ceritakan. Jadi soalan macam ni kalau keluar memerlukan kamu tahu. Satu Ustaz terang balik, ulang kaji balik supaya kamu ingat. Soalan macam ni pun tak ada jawab, rugilah. Bapa saudara Nabi, maknanya dia ni bapa saudara Nabi, maksudnya dia adik-beradik dengan ayah Nabi. Ayah Nabi. Okey, baik. Yang selalu Ustaz cerita bapa saudara Nabi, kamu kena ingat. Baik, tuliskan 2 cara dakwah Rasulullah di Mekah. Yang ni masa soalan lisan pun ada tanya. 2 cara dakwah Rasulullah. Memang 2 cara dakwah Rasulullah. Satunya secara sembunyi ataupun secara, kita boleh beritahu juga secara sulit. Kalau kamu tulis secara sulit boleh, secara sembunyi boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, jawapan ni adalah secara terbuka ataupun dakwah secara terangan tu. Tu jawapan nombor 2. Saya harap kamu boleh dengar lah. Kemudian soalan yang ketiga, senaraikan 2 hikmah jihad. Senaraikan 2 hikmah jihad. Apa dia kelebihan kalau kita berjihad di jalan Allah? Satunya, kita boleh bagi apa yang kita dapat. Apa hikmah yang kita dapat kalau kita berjihad di jalan Allah? Satunya, mendapat ganjaran syahid, mendapat keredaan Allah. Allah Ta'ala merahmati kita. Jadi kita dalam kalangan golongan yang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala letakkan kita ke dalam golongan-golongan syahid, golongan-golongan yang saleh. Jadi banyak benda. Bila sebut tentang hikmah yang bersesuaian, janganlah letak benda yang tak bersesuaian. Bila sebut tentang jihad benda kebaikan. Jadi apa hikmah yang kita ada kalau kita terlibat ataupun kita termasuk dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, nyatakan 2 tempat pendidikan di zaman Rasulullah yang biasa kita terkenal zaman dulu adalah Darul Al-Arqam, ataupun kita boleh juga bubuh masjid, dan boleh juga kita letak rumah Rasulullah. Boleh tempat-tempat tu, tempat-tempat dakwah, tempat-tempat pendidikan yang mana Nabi mula-mula Nabi ajar Islam. Itu di antaralah yang kamu boleh letakkan pada jawapan. Dan yang kelima, apakah erti jizyah? Sebab dia minta 2 tu. Dia jadi kena bagi tahu lah. Di antaranya apa? Masjid boleh, Darul Al-Arqam, itu di antaranya. Yang kelima, apakah ada jizyah? Jizyah jelas Ustaz banyak kali sebut. Jizyah, perkataan jizyah ini bahasa Arab, tapi maksud dia ialah cukai. Itu di antaranya lah. Jadi tugasan kamu untuk hari ini ialah yang ada buku simulasi, kamu buatlah muka surat 7 dan 8. Latihan tadi yang Ustaz terangkan tadi, Ustaz 7 dan 8 bahagian B, set yang ketiga. Untuk latihan ulang kaji untuk kelas pada petang inilah. Semoga apa yang Ustaz sampaikan, Ustaz kongsikan, dapatlah kamu ingat. Ustaz kalau boleh sambil-sambil kamu jawab, sambil-sambil kamu tulis balik jawapan, walaupun Ustaz dah bagi tahu dah jawapan dia ni. Sebenarnya lebih kepada Ustaz nak ulang kaji balik supaya kamu ingat. Janganlah bila Ustaz bagi tahu jawapan kamu tulis tu kamu sendiri tak ingat. Ustaz tak nak macam tu. Jadi bila Ustaz bagi tahu jawapan, ni pun ada. Ustaz dah bagi tahu jawapan dah. Bila hantar ke Ustaz tetap juga salah. Sepatutnya bila Ustaz dah terang jawapan satu-satu, mesti betul lah. Jadi Ustaz harap untuk hari ininya adalah kemajuan. Lepas seminggu kita bercuti dengan semangat yang baru. Dan Ustaz harap banyaklah yang hantar latihan pada hari ini. Jangan bertangguh-tangguh. Kalau tangguh,
Ustaz tak boleh nak paksa kamu. Tapi kalau kamu sendiri tak kesian pada diri kamu, kamu sendiri tak kesian dengan kamu nak periksa, kamu fikirlah sendiri. Ustaz dah buat macam-macam, ustazah dah buat macam-macam, jadi terpulanglah pada kamu. Ustaz harap kerjasama daripada anak-anak didik Ustaz semua, semoga mendapat kejayaan dan beroleh kecemerlangan dalam UPKK 2021 pada tahun ini, insya-Allah. Cukup sekadar tu. Yang baik hanya Allah, yang sempurna daripada Allah, yang lemah daripada Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mana yang ada buku simulasi boleh buat terus dalam simulasi seperti biasa, hantar pada Ustaz dan guru kelas. Yang mana yang tak ada, Ustaz akan hantar dan kamu buat dalam buku tulis. Assalamualaikum warahmatullahi